أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانه يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Alhamdulillah, sekali lagi lah kita mari jumpa dalam majlis ilmi yang kita sama-sama kasih sekalian. Pada berjumpa ini sikit saya ada soalan lah daripada saudara-saudara kita tanya melalui alat-alat canggih kita pada hari ini. Banyak daripada soalan-soalan yang saudara-saudara kita tanya dan kita nak tengok-tengok soalan tu. Jadi banyaklah, maka kita pilih setengah daripadanya soalan-soalan yang saudara kita tanya tu terdapati saudara kita ni daripada kawasan Jalah. Dia tanya kepada kita, ya Ustaz, saya ni ada soalan sedikit nak tanya kepada Ustaz ni, iaitu masalah orang uzur. Orang saat ni tu dia terpaksa kena buka puasa pada bulan Ramadan. Tiba-tiba apabila habis Ramadan saat ni tu masuk bulan Syawal, terdapati kata ada puasa di 6 hari pula di bulan Syawal. Soalan tanyanya, adakah kita harus boleh hipung di antara puasa qada kita dengan belai-belai kita puasa 6 hari daripada bulan Syawal tadi? Adakah harus sedemikian? Kita nak hipung niat, panggil hipung niat di antara satu sama lain, puasa wajib dengan puasa sunat. Kalau kita orang ngaji, kita cakap lagu tu lah. Kalau kita orang-orang biasa ni kecek kata, adakah kita nak masuk niat, bahasa dulu sikit tu, kita nak kapuh sekali di antara niat qada Ramadan dengan niat puasa sunat 6 hari daripada bulan Syawal yang kita akan datang ni. Adakah harus sedemikian? Kalagu mana? Jadi alhamdulillah, kita tengok di masalah ni banyak daripada ahli-ahli ilmu, terutama para ulama kita ni tidak taruh satu soalan mana-mana, malaikat dia jawab belaka kepada kita. Itu alhamdulillah, salah satu nikmat bagi kita umat Islam saat ni tu. Orang panggil tu setiap soalan ada jawab pe. Kalau bahasa sia gakทุกปัญหา มันต้องมีทางแก้ มันต้องมีคำตอบ. Maka kita tengok pada hari ni orang panggil tu soalan sedemikian tu banyaklah duk tanya-tanya kepada pejabat tu, majlis tu, di para asatizah jamiah, asatizah hendak mengajar dalam alat-alat canggih sedemikian, banyak tanya. Maka sendiri kita nak jawab dengan cara ringkas. Wahai orang tanya ni, dia tak sebutlah nama dia ni. Kita sebut kawasan saja jelah. Jadi masalah ni kita kena faham beberapa perkara lah. Kita kata kita klik pada pokok asal. Pokok asal iaitu, adakah di sana ulama kita duk kecek masalah himpung di antara puasa wajib dengan puasa sunat. Adakah harus di situ? Adakah puasa sunat saat ni tu ada satu darajat, satu peringkat, ke ada beberapa darajat, ada beberapa peringkat? Di sana para ahli ilmu dia jawab kata puasa sunat tadi tu iaitu ada beberapa peringkat, ada beberapa darajat ya, ada lapisan dia. Lapisan yang pertama iaitu puasa sunat hak
ada maksud pada diri dia. Diri dia tu ada maksud tertentu. Ada juga puasa sunat hak diri dia mana tahu dengan cara bukan maksud pada diri dia tapi kekal di atas umum lagu tu. Di sudut ganjaran yang Allah SWT janji. Pahala hak Tuhan nak janji tu. Supaya kita kata puasa ni hari sitata minas Syawal ni, iaitu puasa ni hari bulan Syawal tadi tu kita akan datang ni, iaitu ulama kita letak dalam masalah puasa sunat hak ia ada maksud pada diri dia. Iaitu apa? Iaitu puasa yang Nabi kita mai royak kata ia ada ganjaran tertentu, bahkan ganjaran pahala yang Tuhan janji saat ni tu iaitu nak mari sempurnakan puasa Ramadan. Mana tak tengok tilik di situ, ia ada ganjaran tertentu. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahih dia. Imam Muslim dia bawa datang hadis ni iaitu daripada Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sabda katana, "Man shama Ramadana thumma atba'ahu sittan minas Syawal kana kasiyamid dahr." Siapa-siapa daripada lelaki dan perempuan yang melakukan puasa bulan Ramadan, kemudian dia ikut turut pula nehri daripada bulan Syawal, maka adalah dia saat ni tu seolah dia kerja menepati ganjaran setahun. Ganjaran setahun. Maka dalam hadis demikian menyabitkan kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam royak kata ganjaran hak duk di bulan Ramadan tu suku, ganjaran hak duk di hari daripada bulan Syawal itu suku. Suku. Mana kata seolah kata hari daripada bulan Syawal tu summa atba'ahu sitta minas Syawal kana kasiyamid dahr. Maka apabila ia puasa dah bulan Ramadan, maka ia ikut pula. Kemudian dia ikut pula hari daripada bulan Syawal, maka menepati dia saat ni puasa setahun. Kita mari tengok syarah hadis ni. Imam Nawawi sebut dalam Sahih Muslim dia kata pada hadis ni nak menyabitkan kepada kita kata dalam mazhab Syafi'i kita ni iaitu disunatkan, digalakkan bagi kita orang Islam saat ni tu iaitu puasa ni hari pula selepas daripada bulan Ramadan nanti. Maka di sini nak menyabit kata sunat digalakkan kepada kita puasa sedemikian. Maka dalam hadis saat ni tu Nabi kita royak ada tahdid, ada sakat tertentu iaitu ni hari itu menepati apa? Seolah-olah kita puasa setahun. Maka ulama kita mari hurai di sini kita nak ambil sorang daripadanya, banyaklah ulama kita mari hurai. Setengah daripadanya Imam Ibni Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah tuai kitab Mughni itu. Tuai kitab Mughni itu dia ada mari royak di sini dia kata mana? Ia kata apa di sini saya nak baca sikit. Ia kata qala Imam Ibn Qudamah rahimahullah ya'ni annal hasanata bi'ashri amsalha fasyahru bi'ashratin wasittatu bisittina yawman fadhalika 12 syahran wa huwa sanatun kamilatun. Mana atau maksud dalam hadis tadi iaitu nak royak kata apabila kita puasa bulan Ramadan, maka Nabi mari menyabit pula hari saat itu sempurnakan puasa menepati setahun. Ulama kira kata dalam Islam kita ni masa Allah buat baik saat ni tu siapa-siapa yang buat baik Tuhan akan janji apa? Satu kebaikan iaitu 10 ganjaran. Satu kejahatan menepati satu kejahatan aja. Mana kata pahala hak kebaikan satu adhafan mudha'afah, ada bertindai, ada bertambah. Lagu mana hak Tuhan ayat kata man jaa'a bil hasanati falahu 'ashru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa biha wa hum la yuzlamun. Iaitu siapa-siapa daripada orang lelaki dan perempuan, siapa-siapa yang berlaku buat kebaikan. Siapa-siapa di sini
iaitu kena orang beriman lah. Orang al-Yahudi, orang Nasara tak masuk lah. Orang terutama orang tak beriman tak masuk. Siapa-siapa saat ni tu, iaitu murad dia itu orang beriman yang melakukan kebaikan. Yang melakukan kebaikan, mana kebaikan saat ni tu nak menjadikan kebaikan, nak menjadikan kebaikan saat ni tu dia ada rukun dan syarat dia. Tak apalah, kita kecek satu lagi. Nak kecek di sini nak menyabit kata satu kebaikan Tuhan janji kata nak 10 ganjaran. Satu kejahatan Tuhan janji kata ya boleh satu kejahatan tu ya. Tu dah kita tengok dalam agama kita, ya ada panggil promotion, ya ganjaran bagi orang berlaku kebaikan ni banyak dia. Terutama dalam bulan Ramadan ini, kita buatlah. Ada panggil kata kebaikan mudah-mudahan kita dapat ganjaran yang Allah SWT nak janjikan pada kita. Mana tu menepati satu kebaikan, iaitu menepati 10. Maka hadis Nabi riwayat atau man shama Ramadan summa atba'u sitta min Syawal fasama kana kasiyamid dahr. So Allah kata puasa Ramadan 30 hari. 30 hari kalau kita kira sehari itu 10, jadi berapa? Jadi 10 bulan menepati 300 hari. 300 kebaikan. Mana tu 300 kebaikan, 300 30 hari tu menepati 300 kebaikan. Maka dalam setahun ni ada berapa? 360 hari. Maka kita puasa sebulan, lepas tu kita ikut pula turut 6 hari menepati kita puasa setahun. Tu benarnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dak ceritakan kepada kita. Itu kita tengok tilik kepada perwaktu Ramadan, dia maksud bagi dia, dan perwaktu hak puasa sunat sita minas Syawal, 6 hari pula daripada bulan Syawal, ia ada maksud dia. Maka ulama mai duk kecek kata kalaulah puasa sunat hak muraduhu maksud li zatihi, maksud dia persendirian dia ada maksud, ada pahala tertentu hak dia saat ni tu, maka tidak haruslah muktada soalan ni tidak harus kita pergi hipung di antara puasa wajib dengan puasa sunat. Dengan sebab puasa wajib ia ada maksud dia, puasa sunat dia ada maksud dia. Maka apabila kita tengok huraian ulama dalam kitab-kitab ulama ni, dia royak kata masalah ni berlaku perselisihan tu dua pendapat. Tetapi jumhurul ulama daripada 4 mazhab, ia jalan kata tidak boleh kita hipung di antara amalan wajib dengan amalan sunat, dengan sebab ia tilik kepada alasan kata amalan wajib ia ada maksud dia, amalan sunat tu ia ada maksud dia. Ini kita boleh tengok dalam beberapa kitab lah, dalam beberapa kitab ulama yang sebut le masalah ni. Masalah nak adakah nak boleh masuk ke tak boleh masuk tadi tu. Habis itu. Ada juga di sana ulama yang berpendapat kata dalam masalah ni, dalam masalah nak hipung di antara dua amalan saat ni tu harus saja ya. Tak ada siapa ke wajib, tak ada siapa ke sunat, harus. Harus. Yawi alasan lagu mana? Yawi alasan pandangan dia, yawi alasan kata iaitu pada waktu puasa sunat tadi tu. Maksud syarak iaitu nak royak kata pada waktu itu hendaklah kita memenuhkan dengan segala kebajikan. Salah satu daripada rupa kebajikan itu puasa. Maka apa salahnya kita nak memasukkan puasa hak qada tadi tu puasa wajib tadi tu dalam puasa sunat. Tu dia. Puasa sunat tu merangkungi belakalah, tak kira kita puasa 10 awal Zulhijjah ke, ataupun puasa hari Arafah ke, atau puasa hari Ashura ke, ataupun puasa 6 hari daripada bulan Syawal ke, tak kira lah puasa tadi tu. Tetapi hak ulama mazhab yang kedua ni, ia tilik kata selama mana syarak ia tilik kata pada masa tu kita galak untuk buat kebajikan, salah satu kebajikan iaitu puasa, maka apa salahnya kita nak ambil hak puasa apa? Puasa wajib, puasa qada tadi tu nak mari letak di sini. Nak mari letak, nak memenuhkan masa ini menjadikan kebajikan. Apa salahnya?
Tu dia. Duk jadi panjang lebar lah. Kalau kita tengok dalam mazhab Syafi'i kita ni, sedikit ya ulama yang jalan sedemikian ini. Kebanyakan dalam mazhab kita sendiri pun bahkan kalau kita nak tilik kepada daerah, orang panggil kata dalam mazhab kita saja ni, banyak ulama yang berfatwa kata tidak harus kita hipung di antara dua niat tadi. Bahkan kita kena hipungkan, kita kena letakkan ini satu amalan, ini satu amalan. Maka setengah ya daripada ulama-ulama dalam mazhab kita seperti Imam Ibn Hajar Al-Haytami, ulama Syafi'i al-Mutaakhirin ini, dia royak taharruh kita hipung, tilikkan kepada alasan yang saya royak tadi. Maka di sini ni majlis lah hendak ngajaklah kepada kita kata, kalaulah kita tengok kepada bawais pada tekene kita ni terutama orang yang tanya ni, kita ni terutama kita ni tak ada uzur gapo, kita ni selamat molek anggota kita jalan hati, tak ada cedera gapo, tak ada susah gapo ni, hendaklah kita berlakulah perwaktan kita satu wak asing-asing, iaitu puasa wajib hak qada suku dan puasa sunat suku. Sebab puasa sunat hak kita maksud, hak kita dak royak tadi tu, ulama kita royak atas hak ni yang maksud pada diri dia kan. Diri dia saat ni tengok maksud dia untuk nak sempurnakan bulan Ramadan menepati ganjaran setahun. Maka apabila kita pergi hipung tu tak boleh nak benar lah, tak boleh lah nak beramal hadis hak Nabi kita royak tadi. Tu dia. Majlis kita ni ngajaklah kepada pendapat hak kebanyakan ulama jalan, iaitu tak haruslah kita, tak layaklah kita hipung di sedemikian, melainkan kita tilik kepada kita orang beramal tadi tu. Kita tilik apabila kita kata kita termasuk orang sakit ke, orang uzur sentiasa ada uzur sokmo ke, nasallahu ayyusallimana wa iyyakum minal amrad wal awbi'ah wasair amradil muslimin, Allahumma amin. Kita minta selamatkan daripada sedemikian. Nah, kalaulah kita kata kita nak ambil pendapat yang kedua juga, seolah kata kita tilik kepada bawais bangkit teh yang saya sebut saat ni, kita sakit ke, kita gapo, kita ada uzur ke, kita sentiasa duk musafir sokmo ke, itu tak apalah. Masalah seolah tak kita kepik ke, masalah tu kita nak qada dah, tiba-tiba masa tak ada kita kena duk musafir sokmo nak gapo tu, kita boleh nak beramal hak ulama kita duk royak kata harus perbuatan demikian. Tapi kalau kita orang sihat molek, kita ni orang gagah molek, masa pun free, gapo ni layaknya kita ambil dengan pendapat yang lebih apa dia panggil, lebih suci lah, lebih cuci. Yang pertama kita boleh keluar daripada khilaf ulama. Yang kedua, kita nak ganjaran sempurna. Ganjaran hak qada pun baik, dan ganjaran pahala hak puasa ni hari pun kita nak juga. Seolah kata ulama yang kata-kata harus pun dia royak juga kata, walaupun aku kata harus, tetapi tilik kepada ganjaran, tilik kepada pahala saat itu kurang sikit lah. Kurang. Tak seperti orang apa? Orang puasa amalan asing-asing. Maka di situ kita tilik kepada tilik kepada perwaktan itu kita tilik kepada, kita ra'i kepada dua keadaan tadi. Mudah-mudahan kita saat itu boleh beramal dengan cara sempurna. Maka apabila kita tengok fatwa ulama, sama ada ulama Mesir, sama ada ulama Urdun, sama ada terutama setengah daripada ulama Saudi ni hak kata harus pun dia kata ganjaran tak sempurna juga. Sebab tu mereka itu pun royak gitu juga, walaupun dia nak ra'i kepada, nak ra'i orang yang ada keuzuran tu ia fatwa lah kata harus. Maka fatwa lain tu, maka kita nak beramal tu lain. Sebab tu saya majlis sendiri mengajak kepada kita buat asing-asing lah. Sebab amalan kita ni kita nak buat comel sekali. Tu dia, terutama kita orang muda lagi, kita ada masa banyak, kita ada gapo tu penuh nikmatnya tu hewi kepada kita. Tapi kalau kita tak urak, kita gapo tu masalah lain lah. Tu dia. Maka kita tengok tilik kepada sini ni banyak daripada akwal ulama, terutama ada ulama sini duk peringat bagi orang hak nak puasa, nak juga kata duduk di atas pendapat hak
hak kata harus hipung tadi tu suatu jaga juga, iaitu kalaulah puasa Ramadan, puasa qada saat ni tu kita nak jaga itu, puasa wajib saat ni tu dia kena niat sebelum fajar. Tu dia niat sebelum kecek mudah-mudah sebelum subuh lah. Dia kena niat waktu malam. Ai panggil tabib fil lail. Kita kena niat waktu malam. Adapun puasa sunat tak apa, kita niat tengah hari lepas pada fajar, tak ada gapo. Tu kalau kita nak jalan di atas pendapat tu. Tu dia. Sebab tu dia kata di sini, dia kata wallazi narahu huwa jawazu jam'i siyam syawal bi niyyatil qada wa in kana al ahwatu fasla kulli siyam ala hidah. Sekali pun aku tilik kata harus hipung di antara puasa wajib dengan puasa sunat tadi, puasa qada, puasa sunat tadi tu. Tetapi hak lebih dekatnya, hak lebih aku sukanya, hak lebih pendapat yang sucinya, iaitu kita fast, kita buat cerai di antara dua amalan tadi. Amalan qada hak wajib tu suku, amalan sunat tu suku. Lima fihi min az-ziyadati fil ajr wa khurujan min khilaf man mana'a zalik. Kerana ada padanya, pada perwaktan kita wak cerai di antara dua saat itu, iaitu tambah pada pada ganjaran, pada pahala, seolah tak pahala kita boleh sempurna. Dan kita nak keluar juga daripada khilaf ulama yang kata tegah di sedemikian. Tu dia. Maka di sini kita supaya kita dak royak itulah dah hak ahwat, hak lebih baik kita ambil hak atau tak boleh nak hipung. Sekalipun kita royak kata nak rai juga orang sakit, orang gapo tu kita boleh, walaupun hak dia boleh hipung, hak dia nak hipung lagu tu, tapi pahala saat ni tu ulama kita royak kata tak sempurna. Ada pun masalah nak pahala kita nak diterima tak diterima tu duduk di atas syarat lain pula. Setengah daripadanya nak syarat nak terimakan amalan kita saat ni tu gapo? Iaitu kita kena termasuk orang kita orang beriman. Yang kedua, kita saat ni tu gapo? Kena al-ikhlas. Dalam arti kata buat amalan tak bukan nak bukan kosak nak orang tengok, bukan kosak nak orang dengar, bukan kosak nak orang puji. Kita bulat-bulat buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, iaitu yang kita tak lupa lagi, kita kena mutabaah, kena ikutkan sunnah Nabi SAW supaya kita boleh menentukan kata kita, amalan kita diterimakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada perjumpaan sekali ni saya sekadar ni dululah. Mudah-mudahan kita boleh beramal dengan cara sempurna dan kita boleh sebar pula ilmu-ilmu yang manfaat sebegini, insya-Allah Subhanahu Wa Taala kepada saudara-saudara kita yang lain pula. Dan di akhir ni saya tak lupalah, saya mengajaklah kepada orang dengar semua, hendaklah kita berilah sumbangan kepada majlis kita, sama ada doa kita, sama ada harta kita, sama ada tolong pula sebarkan ilmu-ilmu yang dikeluarkan oleh majlis yang maha mulia ini, insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Di akhir ni dengan kami kata subhanakallahu wa hamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.